Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kali ini kita bertemu untuk membincang sebuah buku. Buku ini sudah saya tulis lebih kurang dalam 25 tahun yang lalu. Buku itu bertajuk Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Karangan saya, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali, tidak ada ibu dan ayah yang tidak ada keinginan untuk memiliki anak yang pintar dan cerdas. Semuanya nak. Anak pintar, anak pandai, anak berkebolehan lebih daripada anak-anak lain, anak yang duduk top 5, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Anak yang dapat UPSR 5A, PMR 8A, SPM 10A1. Anak yang dapat first class honors dalam perubatan, dalam undang-undang, dalam engineering, dalam architecture, dalam business studies, dalam fine arts, dalam berbagai-bagai subjek lagi, dalam usuluddin, dalam tentang ilmu mengenai bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu dakwah dan sebagainya. Kita hendak first class, anak-anak yang first class. Para penonton yang hormati sekalian, ya, tak ada masalah untuk dapat anak first class ini. Dan saya nak yakinkan berdasarkan buku yang saya baca. Saya baca timbunan buku sebenarnya untuk menulis buku ini, tuan-tuan dan puan, ya. Dan insya-Allah daripada berbagai-bagai perspektif, berbagai-bagai segi yang saya tinjau, semua ibu dan ayah mempunyai potensi untuk melahirkan anak yang pintar dan cerdas. Semua anak-anak, kecuali anak-anak yang mengalami masalah-masalah kelahiran, masalah-masalah genetik, masalah penyakit yang datang sejak daripada lahir ataupun datang waktu mereka kecil dan sebagainya, yang sukar diubati, penyakit-penyakit yang bentuknya begitu fizikal, begitu fisiologikal sifatnya, yang ini mungkin agak sukar untuk kita menjadikan mereka anak yang pintar dan yang cerdas. Tuan-tuan dan puan, tetapi kebanyakan anak-anak, para penonton yang dihormati sekalian yang sedang mengikuti siaran ini, saya yakin tuan-tuan dan saya, you have got an average child. Tuan-tuan ada anak yang boleh dikatakan mempunyai kemampuan kebolehan yang average, yang sederhana. Bagaimana nak dilonjakkan setelah lahir, bagaimana nak dilonjakkan? Sebenarnya cerita pintar cerdas ini sebelum lahir. Sebelum lahir lagi apa nak dibuat, ibu yang mengandung apa nak dibuat, pemakanan ibu yang mengandung apa nak dibuat, doa ibu bapa apa yang nak dibuat untuk melahirkan anak yang pintar, yang cerdas ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak memulakan dengan definisi pintar cerdas. Seorang penulis, tuan-tuan dan puan, bernama Kay Golant, dalam bukunya The Joys and Challenges of Raising a Gifted Child, berpendapat kanak-kanak yang pintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi bagi belajar, curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran, serta berupaya menggabungkan beberapa maklumat dalam menghasilkan idea. Tuan-tuan dan puan, anak yang jenis ini sudah tentunya bukan luar biasa. Di kalangan tuan-tuan ada anak yang seperti ini. Di kalangan tuan-tuan di rumah keluarga besar, keluarga kecil, ada anak yang seperti ini. Hanya barangkali kita sebagai ibu dan ayah tidak menyedarinya. Hanya sebagai ibu dan ayah kita tidak ada mata untuk mengetahui, melihat. Tidak ada telinga untuk mendengar yang terlatih. Telinga yang terlatih untuk mendengar. Tidak ada mata yang terlatih untuk melihat. Tidak ada hati yang terlatih untuk mengetuk. Tidak ada akal yang terlatih untuk terus membina dari segi pembinaan akliyah anak-anak itu. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, peranan ibu bapa sangat-sangat penting. Peranan penjaga sangat-sangat penting. Peranan sekolah sangat-sangat penting. Peranan guru-guru sangat-sangat penting. Peranan persekitaran sangat-sangat penting. Peranan teman sebaya sangat-sangat penting. Tetapi apa pun, yang paling penting ialah peranan ibu bapa. Pandang isteri, beliau seorang ibu. Pandang ayah, beliau seorang bapa. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa memainkan peranan bahkan punca pertama untuk melahirkan, mendidik anak-anak yang pintar, yang cerdas. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pintar cerdas
Tuan-tuan dan puan, kalau kita bincangkan lebih lanjut lagi tentang pintar cerdas ini, pintar cerdas dari segi linguistik, dia boleh dapat menguasai bahasa dengan baik. Dalam umur yang rendah, tetapi dapat menguasai bahasa. Tuturannya baik, penggarapannya baik, kebolehan untuk menggarap pengertian sesuatu perkara baik, menggarap keadaan baik, menjawab dengan baik. Kemudian tu kebolehan logikal, matematik. Awal-awal lagi sudah boleh. 2 kali 2 berapa, 20 kali 20 berapa di awal-awal. Berbeza dengan anak-anak yang tidak dilatih untuk menjadi anak yang pintar dan cerdas. Punya ruang, menggunakan kesempatan ruang yang ada. Ruang, kalau diberikan ruang, ada setengah anak-anak memandang ruang, pandang begitu saja. Ada seorang anak-anak memandang ruang yang kosong, tidak tertarik. Tapi bagi anak yang pintar dan cerdas, dia tengok ada ruang saja, dia nampak basikal, dia akan kayuh basikal. Dia nampak Lego, dia akan susun Lego di situ. Dia akan nampak monopoli, dia akan ajak kawan memain monopoli di situ. Dia tak boleh tengok ruang. Tetapi ada juga anak-anak yang tidak dilatih, mempunyai semangat pintar dan cerdas ini, memandang ruang itu seperti memandang dinding saja. Kemudian mempunyai kebolehan kinestik badan, maknanya badan dia mengikut suasana. Kalau boleh melompat, dia melompat. Kalau boleh berlari, dia berlari. Kalau boleh membengkokkan badan, dia membengkokkan badan. Kalau boleh menjengkit, dia menjengkit. Tapi ada orang, tempat yang menjengkit, dia berjalan betul. Ada orang, tempat berjalan betul, dia menjengkit. Itu dia tidak menggunakan logik, akal pada keadaan, pada situasi, pada masa yang memerlukan kinestik. Maknanya pergerakan badan dia itu nak disesuaikan dengan keadaan itu. Kemudian musical. Biasanya anak-anak yang pintar cerdas ini ada dia punya, kata orang, ada dia punya keinginan mendengar muzik, keinginan bermain alat-alat muzik, keinginan boleh tuan-tuan bertutur dengan muzik, boleh melahirkan perasaan dengan muzik. Cara kanak-kanak. Tak semestinya cara dengan kita ni, dengan sophisticated, dengan cara macam kita, dengan dia punya nota-notanya, muzik macam kita, dengan kita tahan suara macam kita, dengan vokalnya macam kita. Tidak. Tetapi ada cara dia, cara anak-anak. Anak-anak 1 tahun, cara tahu 1 tahun bermuzik. Anak-anak 2 tahun, cara 2 tahun bermuzik. Tapi sudah ada nampak aliran-aliran muzik. Sebab muzik ini sebenarnya tuan-tuan, pendendang otak. Muzik ini tuan-tuan dan puan sebenarnya menyalurkan otak ke saluran-saluran yang lebih baik. Muzik ini menyusun otak kita, saraf-saraf otak kita melalui muzik. Kemudian melakukan interaksi sosial. Tuan-tuan tengok anak-anak yang pintar, yang cerdas ini, pandai dia bergaul. Pandai dia menyesuaikan diri. Dia tengok orang yang lebih tua, dia panggil pakcik, uncle. Dia tengok orang yang lebih muda, dia panggil abang. Walaupun umur dia 1.5 tahun. Tapi dia tahu, hai uncle, hai abang, hai kakak. Dia boleh. Tengok orang, dia boleh letak uncle ke, ataupun grandma ke, granny ke, grandpa ke. Dia boleh letakkan keadaan situasi dengan melihat manusia berada di hadapan dia. Kemudian hubungan dalaman. Hubungan dalaman ni emosi tuan-tuan dan puan. Anak-anak yang pintar cerdas ni, kalau misalnya dia ada conception of giftedness namanya. Ada konsepsi, boleh menggarap, boleh menaburkan pemikiran, boleh meluaskan pemikiran, boleh mengganding-gandingkan, boleh menyambung-nyambungkan, boleh menghubung-hubungkan events, antara events dengan event dengan event. Boleh susun event dengan kronologi tuan-tuan dan puan. Anak yang kecil umur 2 tahun, dia boleh tahu. Masa ini dia tahu, lepas ini dia tahu, lepas shopping dia tahu, balik naik motorkar, bila aksiden, masa naik motorkar aksiden dia tahu. Dia boleh cerita dalam bentuk kronologi yang sangat sequential yang dia boleh diceritakan kepada kita. Inilah kehebatan anak-anak yang termasuk dalam anak pintar cerdas. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, ada satu perkara yang dibincangkan oleh penulis, hangat dibincangkan. Pintar cerdas ini adakah faktor genetik atau persekitaran? Faktor genetik artinya kalau mak pintar, bapa pintar, anak pun pintar cerdas. Kalau datuk dan nenek dan moyang mereka pintar dan cerdas, bapa pun pintar dan cerdas, anak semestinya pintar, anak semestinya cerdas. Begitu juga cucunya dan cicitnya. Tuan-tuan dan puan, tak semestinya. Tetapi ada yang berlaku, tapi tak semestinya. Ada persentasenya, kebetulan itu berlaku, tetapi tidak semestinya. Tetapi ada satu lagi pendapat, bahawa pintar cerdas ini bergantung kepada persekitaran, kepada environment dia.
macam mana keadaan rumah dia, ruang rumah dia, di mana rumah dia, suasana rumah dia, suhu rumah dia, mainan-mainan dalam rumah dia, persekitaran kawan-kawan dia, mak bapak dia, adik-beradik dia, buku-buku dia, buku-buku kanak-kanak dia, mak bapak suka bagikan bedtime stories kepada dia, mak bapak suka cerita kepada dia, bawa dia kedai buku, bawa dia tengok buku, dalam kereta ada buku, dalam rumah ada buku, dalam bilik tidur ada buku, hatta di ruang makan pun ada buku. Jadi buku-buku ini mewakili pendidikan, buku-buku ini mewakili pelajaran. Buku-buku ini juga secara tak langsung dan secara langsung mewakili pintar dan cerdas. Sebab itu tuan-tuan dan puan, faktor persekitaran jauh lebih penting daripada faktor genetik dalam menentukan anak-anak kita menjadi anak pintar cerdas. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan jangan ragulah, jangan fikir. Tajuk ini jangan ada orang fikir, yang para penonton yang dihormati sekalian, jangan orang fikir ini tak berkaitan dengan aku. Tajuk ini tak berkaitan dengan aku. Tajuk ini adalah orang-orang universiti. Tajuk ini bapak-bapaknya profesor, mak-maknya profesor, anak-anak pintar cerdas. Tajuk ini orang yang graduate yang pergi masuk universiti, aku yang tak graduate di Felda, aku tak boleh dapat anak pintar cerdas. Tak betul. Tajuk ini mengenai semua. Tajuk ini boleh berlaku kepada semua. Tajuk ini boleh dipraktik oleh semua. Sama ada buruh, petani, nelayan, tuan-tuan berkemampuan, berkebolehan untuk melahirkan anak yang pintar, yang cerdas. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, saya merasakan agaknya barangkali untuk perbincangan awal ini cukup terlebih dahulu untuk kita membincangkan hal di peringkat awal, di peringkat pertama ini untuk bercerita mengenai buku ini, iaitu Pintar Cerdas, Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. Saya telah pun memberikan gambaran-gambaran awal mengenai kepintaran dan kecerdasan itu. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.